Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Okey, anak-anak dua gamma, apa khabar semua? Khabar Sihat baik cikgu. cikgu, Alhamdulillah. Okey, bagus ya. Terima kasih kepada yang respon. Jadi ini adalah kelas pertama kita pada minggu yang pertama ni. Sebab kelas kita jatuh pada hari Ahad yang cuti baru ni. Jadi kelas kita pada awal minggu dan juga hujung minggu. Jadi untuk minggu yang pertama persekolahan ni, kita sempat jumpa sekali je lah. Sepatutnya kita jumpa 2 kali. Okey, so kita mulakanlah kelas kita pada pagi ni. Okey, so hari ni kita punya pengisian adalah ice breaking. Kita ice breaking iaitu sesi berkenalan secara ringkas lah. Berkenalan dengan guru. Kalau kita nak berkenalan dengan seorang demi seorang tu mungkin ambil masa lah sebab kamu ada 45 orang. Jadi kita akan berkenalan dalam kelas bersemuka nantilah secara lebih dekat lah. Jadi secara online ni kita berkenalan secara ringkas sajalah. Okay. So saya perkenalkan diri saya lah dulu So I am Mr. Fazli. So this is about me. Ringkas tentang diri saya. My name is Muhammad Fazli bin Dola and I'm a science and biology teacher. Okay, bacaan doa. Mesti ada seorang pelajar lelaki yang akan volunteer untuk bacakan doa belajar pada setiap kali sesi kita pada hari ini. Okay. Jadi untuk itu saya minta seorang pelajar lelaki yang volunteer untuk bacakan doa belajar kita pada pagi ini sebelum kita pergi lebih jauh. Saya boleh cikgu. Okay, Yusuf, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Yusuf. Jadi semoga doa kita tu diperkenankan oleh Allah lah. Jadi kelas kita ini kita santai-santai saja. Okey, so kita teruskan sesi ice breaking untuk mengenali kita punya syllabus. Kelas syllabus kita adalah mempunyai 4 tema. Kalau buka buku teks, dia tunjukkan 4 tema. Okay, so ada 4 tema dalam sains kita. The first theme is maintenance and continuity of life. Okay, yang mengandungi 4 chapters. Yang nombor 1 ni kita belajar tentang benda hidup, iaitu biologi lah. And then theme number 2 is exploration of elements in nature, which consists of 2 chapters. Ada 2 bab dalam theme yang kedua ni. Theme yang kedua ni kita belajar tentang elemen ataupun unsur yang berkaitan dengan kimia lah, subjek kimia. Okey, dan yang ketiganya adalah energy and sustainability of life, yang mengandungi 4 chapters, dan tema yang ketiga ni adalah berkaitan dengan fizik. Okey, berkaitan dengan fizik. Okey, and then theme yang keempat adalah Earth and Space Exploration, mengandungi 3 chapters. Jadi tema yang keempat ni adalah tema yang baru. Okey, untuk KSSM. Ia berkenaan dengan astronomi lah, berkenaan dengan alam semesta. Okey, so ini adalah detail berkenaan dengan bab-bab yang ada dalam kita punya tema. So dalam tema 1 kita ada 4 bab. Bab yang pertama adalah biodiversity. Bab yang kedua adalah ekosistem. Bab yang ketiga adalah nutrition dan juga chapter number 4 is human health. Kamu akan belajar 4 benda ni. Manakala theme yang kedua pula, we have 2 chapters. Kita ada 2 chapters. Yang pertamanya adalah water and solution untuk chapter 5. Chapter 6, acid and alkalis. Okay. Manakala theme 3, energy and sustainability of life, tenaga dan juga kesinambungan hidup. Okay, di mana ada 4 chapter. So chapter 7 is about electric and magnetism. Chapter 8, force and motion. Chapter 9 about heat.
dan juga chapter 10 adalah berkenaan dengan sound wave, berkenaan dengan gelombang bunyi. Dan tema yang terakhir about Earth and Space Exploration, berkenaan dengan bumi dan juga eksplorasi angkasa. Okay, so 3 chapter ni. Okay, chapter 11, you will learn about star and galaxies in the universe. Chapter 12 is about solar system. And chapter 13 about meteoroids, asteroids, and comet. Itu adalah secara ringkas tentang silibus sains tingkatan 2 yang kamu akan belajar pada tahun ni lah. Okay, so hari ini kita akan berkenalan dengan chapter 1. Okay, chapter 1 iaitu biodiversity. Okay, biodiversity. So, in this chapter, we have 2 subtopic. Kita ada 2 subtopic. Okay, so the first subtopic is about diversity of organism. Kepelbagaian organisma. Dan yang kedua, 1.2 is classification of organism. Pengkelasan organisma. Jadi insyaAllah, sepanjang 2 minggu PDPR ni, kita boleh habiskan bab 1. Jadi bersumuka nanti mungkin akan dah masuk bab 2 nanti. Okay. Jadi, bab-bab ni adalah bab yang senang lah. Okay. So, bab yang pertama ni kita hanya ada 2 subtopik. Dan dalam subtopik yang pertama, okay, dalam subtopik yang pertama iaitu diversity of organism ni, okay, kita ada 2 learning standard. Okay, kita ada 2 learning standard. The first learning standard is elaborate and communicate about biodiversity. Okay, elaborate, menguraikan, menceritakan, boleh ya, maksudnya mengembangkanlah benda yang kita tahu tu. And communicate, dan berkomunikasi about biodiversity, tentang biodiversity. Okay, jadi bila kamu tahu tentang biodiversity, kamu boleh terangkan dengan lebih jelas lah. Ada contoh-contoh dan sebagainya, dan berkomunikasi. Nanti kita berkomunikasi lah nanti ya. Okay, yang kedua, kita punya learning standard adalah justify. Justify ni menilai. Okay, justify the needs to manage biodiversity effectively. Okay, menilai keperluan untuk menguruskan biodiversity secara berkesan. Macam mana kita nak menguruskan biodiversity dekat negara kita sebagai contoh. Okay, so apakah yang dimaksudkan dengan biodiversity ni? Siapa boleh jawab? Apa yang dimaksudkan dengan biodiversity? Biodiversity. Kepelbagaian spesies biologi ke cikgu? Kepelbagaian spesies biologi. Bagus, jawapan yang bagus Yusuf. Okey, so dia terdiri daripada 2 perkataan. Satu bio, satu lagi diversity. Bio tu merujuk kepada benda hidup. Tak kira lah benda hidup tu adalah haiwan, manusia, serangga, tumbuhan maupun mikroorganisma. Itu bio, merujuk kepada bio, sebarang benda hidup. Okey. Kataan yang kedua adalah diversity. Okay, diversity bermaksud kepelbagaian. Ada macam-macam. Jadi biodiversity ni maksudnya, kalau kata yang mudah dalam bahasa Melayu, ada macam-macam organisma, ada macam-macam haiwan dan juga tumbuhan. Jadi kalau kita rujuk kepada buku teks, okay, diversity means the diversity, biodiversity bermaksud the diversity of organism, whether microorganism, animals or plants. Okay, biodiversity merujuk kepelbagaian organisma, sama ada mikroorganisma, haiwan ataupun tumbuhan. Jadi ini yang termaktub, yang tertulis di dalam buku teks sains tingkatan 2. Okay, so apakah biodiversity ni sebenarnya? Biodiversity ni adalah as a result of the diversity of habitat and climate. Jadi kepelbagaian organisma ini terhasil daripada persekitaran, iaitu climate dan juga habitat dia, tempat tinggal dia.
Okay, so different organisms have different characteristics that enable them to adapt and thrive independently in their respective habitats. Jadi, habitat yang berbeza dan juga climate ataupun persekitaran ataupun iklim yang berbeza ini menyebabkan organisma berbeza mempunyai ciri-ciri yang berbeza supaya they can adapt, beradaptasi ataupun menyesuaikan diri dengan tempat dia duduk tu. Dan thrive independently, berkembang secara bebas. Maksudnya dia boleh membiak, dia boleh menguasai, dia boleh duduk kat mana-mana kawasan tersebut. Okay, berdasarkan habitat dia. So, dekat sini cikgu tunjukkan beberapa habitat. Okay, sebagai contoh gambar yang pertama ni, ini habitat apa ni? Yang cikgu bulatkan ni. Padang pasir. Padang pasir, desert kan. Okay. So, apa ciri-ciri climate ataupun desert tadi? Ciri-ciri padang pasir. Kering. Hot and dry. Panas. Panas, kurang air. Jadi haiwan ataupun organisma yang hidup dekat padang pasir ni, dia mesti adapt dengan suasana tersebut. Maksudnya dia kena boleh tahan dengan cuaca yang panas, boleh tahan dengan kekurangan air. Okey. Jadi contoh haiwan ataupun tumbuhan yang boleh hidup dekat padang pasir, bagi satu contoh haiwan. Cat. Haiwan. Camel kan? Contoh dia unta. Okey. Kenapa unta boleh hidup dekat padang pasir? Dia simpan air. Sebab dia ada Dia punya bonggol yang bonggol. boleh simpan air. Ini adalah salah satu miskonsep. Ramai yang menyangka bahawa bonggol yang ada di atas bonggol unta tu adalah menyimpan air. Salah sebenarnya. Apa yang ada pada bonggol unta tu sebenarnya adalah lemak, bukannya air. Itu fakta sebenar dia. Okey. So, ciri-ciri yang ada, yang special yang ada pada camel ataupun unta ni adalah yang pertamanya dia punya tapak kaki tu. Yang pertama tapak kaki dia tu lebar. Tapak kaki dia lebar. Sebab apa? Sebab dia hidup dekat padang pasir. Padang pasir ni kadang-kadang ada pasir jerlus. Jadi dia nak mengurangkan kaki dia tu lekat dalam pasir. Bagi contoh kalau kita pergi kat pantai. Kita pergi kat pantai dia banyak pasir kan. Jadi kalau kita berlari dekat pantai, apa jadi? Apa jadi kalau kita berlari kat pantai? Kaki rasa macam tenggelam. Kaki jadi tenggelam kan, jadi berat. Maka kita berlari sekejap pun rasa penat. Okey. Jadi ciri-ciri yang ada pada unta ni, dia ada tapak kaki yang lebar supaya dia tak tenggelam. Maksudnya dia kurang penat. Okey. Yang kedua, kebolehan dia menyimpan air lah, tetapi dia bukan simpan air dekat bonggol dia lah. Itu ciri-ciri. Okey, kalau pokok pula, contoh pokok yang hidup dekat padang pasir? Pokok kaktus. Pokok kaktus. Apa ciri istimewa pokok kaktus? Dia simpan Batang air dalam menyimpan batang. air. Okey, batang dia tu boleh menyimpan air. Okey, yang pertama, sukulen. Dalam sains kita panggil sukulen. Sukulen ni adalah ciri yang mengandungi air. Contohnya batang kaktus tu kalau kita belah dia macam jelly lah kat bahagian dalam. Ataupun kalau buah sukulen. Buah yang ada air. Sebagai contoh buah tembikai. Buah timun Cina tu. Okey, buah tembikai tu itu adalah buah sukulen. Maksudnya dia boleh menyimpan air. Dan kalau nak tahu buah watermelon tu sebenarnya bukan berasal daripada negara kita. Dia berasal daripada negara Afrika. Dekat negeri yang panas. Sebab tu dia boleh menyimpan air. Okey. So lagi satu ciri pokok kaktus ni dia tak ada daun. Bukan tak ada daun tetapi daun dia dalam bentuk duri. Sebab apa? Sebab dia nak elakkan kehilangan air. Sebab kalau daun dia besar. Jadi bila besar dia terdedah kepada cahaya, kepada haba yang tinggi, jadi akan banyak air hilang daripada daun tersebut.
Tetapi apabila daun tu diubah suai menjadi bentuk ton ataupun bentuk duri, maka luas permukaan dia dapat dikurangkan, jadi air dapat dielakkan daripada hilang dalam bentuk wang. Okey, itu contoh penyesuaian. Okey, gambar yang kedua ni adalah gambar apa? Yang warna biru ni. Climate kat mana? Ikut Salty. Kawasan. It is Ada gambar apa ni? Ada gambar igloo. Warna putih ni igloo kan? Maksudnya dekat kawasan polar. Kawasan kutub. Kutub utara ke, kutub selatan ke. Apakah contoh haiwan yang hidup dekat kutub utara ataupun kutub selatan? Penguin. Penguin. Selain daripada penguin, musuh utama penguin? Polar bear. Orca. Polar bear. Apa ciri-ciri polar bear? Thick Bulu fur, tebal. dia ada bulu tebal. Dia ada bulu yang tebal, dia ada lemak yang tebal. Pernah nampak tak polar bear berwarna putih? Berwarna hitam. Polar bear memang warna putih. Tak Pernah pernah nampak polar nampak bear warna hitam. Tak pernah. Tak ada kan? Semuanya warna putih. Kenapa dia berwarna putih? Sebab dia punya kawasan tu macam tu. Ini adalah konsep sains sebenarnya. Camouflage. Warna putih tu dapat mengelakkan kehilangan haba. Sebab warna hitam dia menyerap haba yang baik, tetapi dia juga pembebas haba yang baik. Maksudnya kalau waktu malam kita pakai baju warna hitam, katakan badan kita panas. Okey, cuaca panas. Jadi dia akan serap haba daripada luar, tetapi dia juga akan serap haba daripada dalam badan kita untuk dibebaskan. Jadi kita akan jadi sejuk. Okey, berbanding dengan warna putih dia memantulkan haba. Warna putih dia memantulkan haba. Maksudnya kalau ada haba di dalam badan polar bear yang nak keluar, maka ianya akan dipantulkan. Maksudnya dia akan halang haba tersebut daripada bebas daripada badan dia. Jadi polar bear boleh mengekalkan suhu badan dia. That's why dia berwarna putih. Okey, so itu antara ciri-ciri adaptasi yang ada pada organisma. Jadi sebab tu dekat dalam tanah ada organisma tertentu saja, dekat dalam laut ada organisma tertentu saja. Jadi ini kita panggil dia sebagai kepelbagaian, biodiversity. Sebab apa? Sebab setiap organisma tu dia mengadaptasi ataupun mengubah suai diri dia untuk dia terus hidup dekat kawasan tersebut. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan biodiversity. Sebagai contoh, kalau kita tengok manusia pun, kalau kita tengok, kalau kat Malaysia ni sama je lah kan. Kita tengok muka, ni muka Melayu, yang ni muka Cina, yang ni muka India. Kalau kita pergi luar negara, tapi sekarang tak payah pergi luar negara lah. Kita tengok orang Bangladesh, muka dia macam mana? Oh, ini orang Bangladesh, kita dah tahu. Okay, oh ini orang Thailand, orang Siam. Jadi kita boleh dapat kenal pasti rupa dia dan juga negara dia berdasarkan kepada ciri luaran dia. Sebab apa? Sebab ciri yang ada pada orang tersebut adalah hasil daripada adaptation dia dekat kawasan tersebut. Kenapa orang-orang yang hidup dekat kawasan pantai, yang nelayan dan sebagainya, contohnya dekat Terengganu ni lah, biasanya berkulit gelap? Sebab apa? Main tengah mana? Dia main tengah panas sebab cuaca, sebab cahaya matahari dekat tepi pantai tu lebih terik berbanding dengan kawasan lain. Jadi kulit dia tu kulit orang Inggeris panggil tan lah. Sawo matang, gelap. Dia bukan hitam macam orang Afrika tu. Yang ni dia sawo matang. Jadi penyesuaian tu tak sama. Kenapa orang Cina tu dia kulit putih? Kita pergilah tengok dekat negara Cina macam mana dia punya iklim, macam mana dia punya cuaca. Jadi semua tu adalah hasil daripada persekitaran yang ada di sekeliling dia. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan biodiversity, kepelbagaian. Okay. So boleh faham lah kan maksud biodiversity tu kan? Faham. Boleh cikgu. Boleh faham tu. Faham Okay, cikgu, very faham. Okay, very good. Okay, so what is the importance of biodiversity?
Okay, can you tell me some of the importance of biodiversity? Kenapa kepelbagaian tu, pelbagai rupa, pelbagai bentuk, pelbagai habitat tadi sangat penting? Untuk apa sebenarnya? Apa kegunaan dia? Contoh, kalau kita pergi ke pasar, okay? Kita pergi ke pasar nak beli ikan. Ada sejenis ikan ke? Ada banyak jenis ikan. Ada banyak jenis laut. Banyak jenis. Okay. Katakan kita nak pergi kedai makan kan. Kalau kata kita pergi kedai makan A hanya ada ayam goreng saja. Dia jual menu dia adalah lauk, nasi putih dengan ayam goreng saja. Kedai B pula kat sebelah ada macam-macam masakan. Ada tom yam campur yang ada seafood, ada ayam masak merah, ada nasi lemak, ada nasi minyak, ada nasi dagang, ada ikan bakar. Mana jadi pilihan kita? Yang mana pilihan kamu? Kedai A ke kedai B? B. Kedai Kedai B. B. Kalau siapa yang pilih kedai A tu, maksud dia adalah Upin dan Ipin. Sebab dia suka pekan ayam goreng je. Kan? Okey. Jadi kenapa kita pilih kedai B? Sebab ada banyak Ada masakan. Sebab banyak pilihan. makanan, banyak pilihan. Sebab ada banyak pilihan. Jadi sama juga dengan kepentingan biodiversity. Kenapa perlu ada gurun, kenapa perlu ada polar, kawasan kutub, kenapa perlu ada kawasan hutan, kenapa perlu ada kawasan pantai. Apakah tujuan dia sebenarnya? Apa kepentingan dia? Salah satu kepentingan. Source of food. Makanan. Source of food. Okey, bagus. Siapa yang jawab? Saya tak nampak nama. Saya tak nampak nama. Afrika siku. Afrika, one of Afrika. Okey, salah satunya adalah sebagai sumber makanan. Kalau kata kita pergi pasar, kita tengok ada sejenis ikan je, ikan kembung je. Hari-hari kedai tu ada ikan kembung je. Ayah kita pun balik beli ikan kembung. Kalau hari-hari makan ikan kembung, apa jadi? Muka kita pun jadi macam Jadi muak, jadi bosan. jadi muak, jadi bosan. Hari-hari makan ikan kembung. Okey? Jadi bosan. Jadi keadaan yang sama juga. Jadi kena pelbagai juga. Okey. So, yang pertama adalah sebagai sumber makanan. Sebab setiap sumber makanan tu mempunyai nutrien yang berbeza. Jadi pernah tengok iklan budak kecil, dia main bola pakai baju besar, lepas tu bila dia nak tanduk bola tu tak sampai. Dia nak sepak bola jatuh. Pernah tengok iklan tu? Iklan bantuk oh. Yes. Iklan bantuk tu. Betul, iklan bantuk tu cukup tinggi. Sebab apa kalau tengok dia punya menu makanan dia, bila dia buka makanan waktu rehat tu, dia makan apa? Makan sosis, makan kedih gitu. Dia makan fast food lah. Dia makan makanan sosis, nugget semua. Kawan dia makan sayur, makan buah. Pelbagai lah maksud dia. Jadi bila kepelbagaian nutrien tu dia membantu proses pembesaran lah. Jadi that's why bila ada banyak pilihan, ada lembu, ada ayam, ada itik, ada kubah, ada ikan, ada sotong, ada udang. Jadi kita ada banyak pilihan untuk makanan. Okey, itu kepentingan yang pertama, biodiversity. Okey, kepentingan yang kedua adalah to balance in nature. Untuk menyeimbangkan alam sekitar. Okey, sebagai contoh cycle of nutrient. Okey, cycle of nutrient contohnya keseimbangan gas oksigen dan juga karbon dioksida. Jadi kalau kata dekat dunia ni hanya ada haiwan saja, tak ada tumbuhan. Manusia dan haiwan menjalankan respirasi. Dia menggunakan oksigen dan dia membebaskan gas karbon dioksida. Jadi bila tak ada tumbuhan dia menjalankan fotosintesis. Dia menggunakan karbon dioksida dan dia membebaskan oksigen. Bila tak ada tumbuhan, oksigen dah tak ada. Okey. So manusia dan haiwan akan kekurangan supply of oksigen. Dalam masa yang sama, karbon dioksida akan bertambah di dalam udara. Jadi dah tak seimbang.
Okay. Dan juga pollination dan juga interaction. Jadi kalau tak ada pollination, kalau tak ada pendebungaan oleh serangga, oleh rama-rama, oleh lebah dan sebagainya, maka takkan terbentuklah biji benih bagi sesuatu buah ataupun tumbuhan. Okey, kita tak boleh makan, buah durian, tak boleh makan buah rambutan, tak boleh makan buah duku, tak boleh makan buah apple, macam-macam jenis buah. Itu dari segi makanan. Tetapi yang paling penting adalah biji benih yang terbentuk tu tak boleh menghasilkan anak-anak pokok yang baru. Maksudnya lama-kelamaan pokok mati tanpa ada anak pokok yang akan meneruskan dia punya legacy dia, meneruskan zuriat dia lah. Maksudnya takat tu saja ada. Lepas tu pupus. Sebab apa? Sebab tak ada pollination. Dan juga interaction between organism create balance in nature. Interaksi antara organisma ni menghasilkan keseimbangan dalam alam sekitar. Sebagai contoh, rantaian makanan. Okey. So kalau tak ada ular yang makan tikus, maka bilangan tikus akan bertambah. Okey. Kalau tak ada burung helang ataupun burung hantu yang makan ular, maka bilangan ular akan bertambah. Kalau tak ada burung pipit yang makan padi, maka jumlah padi akan bertambah. Jadi kitaran-kitaran tersebut akan menjadi satu keseimbangan bila ada kepelbagaian organisma, di dalam alam sekitar kita ni. Okey, yang ketiga, kepentingan biodiversity ni adalah as a recreation places, sebagai tempat rekreasi. So areas that are rich in biodiversity can be developed as recreational places. Bagi contoh tempat-tempat rekreasi yang ada kaya dengan sumber biodiversity. Dekat Malaysia ke, dekat Terengganu ke? Bagi satu tempat. Kawasan rekreasi yang ada kepelbagaian biodiversity. Kalau Tasik Kenyir, cikgu. Tasik Kenyir. Bagus, contoh yang baik. Tasik Kenyir. Dia ada hutan-hutan dan dekat situ ada macam-macam haiwan. Kalau kita tengok dekat Tasik Kenyir tu, dia ada kawasan yang ada gajah, kawasan yang ada ikan, kawasan yang ada rama-rama, macam-macam. Lagi selain daripada Tasik Kenyir, dekat mana? Dekat Terengganu ni yang famous. Dekat pulau-pulau. Kan? Terengganu ni banyak pulau-pulau rekreasi kan? Ada Pulau Kapas, ada Pulau perhentian cikgu. Pulau perhentian. Bila orang pergi, kenapa orang nak pergi pulau perhentian? Adakah dia sengaja nak duduk kat pulau? Dia nak pergi scuba diving. Nak pergi snorkeling. Sebab dia nak tengok biodiversity dalam laut. Dia nak tengok ikan Nemo, ikan clownfish. Dia nak tengok penyu dekat habitat asal dia macam mana. Jadi itu adalah antara tarikan yang menyebabkan terbentuknya recreational place, tempat rekreasi. Contohnya taman negara. Taman negara. Itu antara contoh kawasan rekreasi. Maksudnya benda ni kepelbagaian ini akan menyumbang kepada pembangunan negara lah. Maksudnya bila pelancong datang, dia datang. Contoh Terengganu, orang nak pergi Kenyir. Pergi Kenyir, so hasil tu dapat dekat negeri Terengganu. Yang keempat, biodiversity juga menyumbang kepada medical field, bidang perubatan, because herbs are widely used in the manufacture of medicine and cosmetic. Jadi kepelbagaian herba-herba yang ada dekat dunia ni, boleh membolehkan orang guna herba tersebut untuk menghasilkan ubat-ubatan dan juga alat-alat kosmetik. Dia campur bahan tu, campur bahan ni, jadi terhasillah bahan kosmetik. Campur benda tu, campur benda ni, tumbuhan tu, tumbuhan ni, maka terhasillah ubat-ubatan tertentu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah as raw material for industry. Jadi sumber biodiversity boleh menjadi bahan
untuk industri, raw material. Okay. Contohnya timber, bambu, rotan, pokok rotan. Example of forest product that can be used as musical instrument, furniture, buildings. Okay, sebagai contoh, alat muzik apa yang boleh digunakan, boleh dibuat dengan menggunakan pokok bambu, pokok buluh. Seruling. Seruling. Selain daripada seruling, angklung. Pernah dengar angklung? Yang mana cikgu dah ingat? Macam je dengar. Google lah, Google cari angklung. Angklung dia ada bunyi. Okay, dia kena main secara berkumpulan. Dia macam kocok-kocok sikit tu. Dia ada banyak bulu tersusun tu, lepas tu dia kocok-kocok sikit. Ada music. Okay. Okay. Kemudian boleh dibuat furniture, boleh buat perabot, boleh digunakan untuk buat bangunan. Sebagai contoh, pokok bakau. Pokok bakau tu digunakan sebagai bahan utama untuk buat arang. Jadi bahan-bahan dari sumber hutan ni boleh digunakan sebagai raw material, bahan mentah. Bahan mentah untuk industri. Okey, dan yang keenam, number 6 yang keenam, kepentingan biodiversity ni adalah untuk bidang education, bidang pendidikan. Okay, which is we can increase knowledge and create new technology through scientific research on microorganisms, animals and plants. Jadi melalui peningkatan ilmu dan juga penghasilan teknologi yang baru melalui penyelidikan sains terhadap mikroorganisma, haiwan dan juga tumbuhan, kita gunakan dalam bidang pendidikan. Sebagai contoh, nak menghasilkan vaksin COVID-19. So, saintis akan buat research terhadap virus tersebut. Maka terhasillah vaksin COVID-19. Jadi, ini menyumbang kepada perkembangan bidang pendidikan. Orang pergi kaji, masuk hutan. Okay, pergi Royal Bloom, hutan Royal Bloom, pergi ke Taman Negara, okay, pergi ke Amazon dan sebagainya. Okay, kita bukan bercerita dekat Malaysia saja, maksudnya dekat seluruh dunia. Okay, last sekali. Okay, akhir sekali adalah bagaimana kita nak menguruskan biodiversity tadi supaya sentiasa kekal, supaya sentiasa comel, terurus. So effective biodiversity management antaranya adalah kita nak jaga banning the killing or trade of endemic and endangered animals and plants. Okay, kita mengharamkan pembunuhan ataupun penjualan haiwan endemik dan juga haiwan yang terancam, sama ada haiwan ataupun tumbuhan, melalui Akta Hidupan Liar, Akta Perlindungan Hidupan Liar, Wildlife Protection Act 1972. Okey, apa yang dimaksudkan dengan endemic? Endemic animals and plants. Apa maksud endemic? Haiwan yang hampir pupus dalam terancam. Kalau hampir pupus tu kita panggil dia sebagai endangered. Sekarang kita masuk ke fasa endemik. Apa maksud fasa endemik? Pandemik, endemik. End of pandemic. Apa maksud endemik? Endemic species. Berkurang? Dia bukan berkurang. Endemic species ni bermaksud that species that live in cluster with restricted habitat. Maksudnya haiwan tu hanya boleh hidup dekat kawasan tu saja. Dia tak ada kat negara lain. Apa maksud endemik tu? Apa contoh haiwan endemik? Yang special ada kat situ je. Kalau macam contoh negara kita, apa haiwan yang hanya ada dekat negara kita je? Rafflesia. Itu tumbuhan tu, bunga pakma ataupun Rafflesia. Lagi? Kalau Rafflesia ni biasanya dia ada dekat kawasan pergunungan kan. Kalau haiwan apa yang hanya ada di Malaysia sahaja? Lau. Harimau Malaya.
harimau Malaya, Malayan tiger. Sebab tu dinamakan sebagai Malayan tiger. Sebab harimau tu hanya ada dekat tanah Melayu sahaja. Ha. Lagi kalau dekat Sabah, dekat Sabah dengan Sarawak, yang tangan panjang, Pak Atan. Orang hutan. Orang hutang. Orang hutan. Maksudnya kat Semenanjung kita tak jumpa, melainkan dekat zoo je lah. Tapi kalau dekat hidupan liar, dekat dalam hutan kita tak jumpa orang hutan. Dia hanya ada dekat Borneo sahaja. Lagi, pygmy elephant. Gajah pygmy, gajah kecil. Hanya ada dekat Borneo sahaja. Dekat Semenanjung ni kita jumpa gajah yang besar. Tapi dekat Sabah dia ada pygmy elephant. Gajah kenik lah lebih kurang. Tapi besar juga kalau nak banding dengan manusia ni. Tapi dalam kalangan gajah tu, dia adalah antara gajah yang paling kecil. Okey. Lagi, dekat Sabah juga ada monyet yang hidup panjang tu. Apa nama monyet? Macam Mak Saleh tau. Yang macam Mak Saleh tu. Monyet Belanda dia panggil. Hidung dia macam hidung orang Belanda. Proboscis monkey. Jadi itu adalah antara endemik. Okey, haiwan endemik. Kalau dekat China, haiwan endemik yang famous dia apa? Panda. Beruang panda. Jadi dah faham dah kan maksud endemik tu? Cikgu, jadi endemik ni haiwan yang rare lah. Haiwan yang rare yang ada dekat kawasan tu saja, tak dijumpai dekat kawasan lain. Contohnya kalau dekat Russia, dekat bahagian Eropah tu, yang famous Siberian tiger. Harimau Siberia yang warna putih. Maksudnya boleh jumpa dekat kawasan sejuk. Macam polar bear pun dikira sebagai endemik lah. Sebab dia hanya ada pada kawasan polar sahaja. Kalau penguin? Penguin pun dia ada dikira sebagai endemik. Sebab dia hanya boleh hidup dekat iklim tertentu. Sebab penguin pun dia ada macam-macam jenis. Sebagai contoh, penguin yang ada bulu mata panjang tu, warna kuning tu. Emperor penguin kalau tak silap saya. Itu dipanggil sebagai endemik lah. Tapi dekat Australia lah yang paling banyak lah, kalau kita senaraikan dekat Australia lah yang paling banyak haiwan endemik ni. Contohnya kangaroo. Kangaroo memang hanya ada dekat Australia saja. Wallabies, platypus, emu, memang banyak jadi itu maksud dia haiwan yang hanya boleh ditemui dekat kawasan-kawasan tertentu saja. Kalau Sarawak dia famous dengan apa? Dekat Burung Sarawak. Burung enggang. Penyalang kan, burung penyalang, burung enggang. Dekat sekolah kita ni pun kadang-kadang ada juga nampak burung enggang, tapi burung enggang yang dekat Sarawak tu dia punya paruh dia lebih panjang dan besar. Maksudnya ada kat situ je. Kalau perhati dekat sekolah kita ni, kalau masuk nanti akan ada seekor burung enggang yang selalu datang kat sekolah. Dia makan buah-buahan dekat pokok palma. Okay. So itu contoh haiwan endemik. Jadi benda-benda macam tu yang special tu kita larang dia daripada dibunuh, halang dia daripada dibunuh dan juga dijual beli. Kalau berlaku juga dia akan didenda ataupun dihukum di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah protecting the habitats. Kita melindungi habitat through creating national park, marine parks, forest reserve and wildlife sanctuaries. Okey, dengan mewartakan taman negara, okey, taman marin, hutan simpan dan juga santuari. Sebagai contoh, kalau dekat Kenyir dia ada santuari gajah. Santuari gajah. Apa dia? Yang Kelah dekat Kenyir. Iyalah. Itu santuari Kelah. Maksudnya kawasan tu dia tak boleh berburu. Maksudnya kalau kita pergi kat situ, mungkin kita boleh bagi makan, tapi orang tak boleh pergi mancing, tak boleh jala, tak boleh tuba, tak boleh bawa balik ikan tersebut. Bila dia dah jadikan sebagai santuari. Okey. Kita boleh mancing ikan tu, cikgu.
Kalau kita pergi dekat pulau kan, kalau tidak saya dekat Terengganu ni kalau kita pergi snorkeling, pergi ke pulau perhentian ke pulau Kapas ke apa ke, kita tak dibenarkan untuk mengambil gambar. Saya tak ingat pulau mana. Maksudnya tak boleh ambil gambar hidupan liar tu. Ambil gambar penyu ke, ambil gambar clownfish ke, tak boleh nak bawa kamera pergi. Sebab apa? Sebab dia nak melindungi haiwan-haiwan dekat kawasan tersebut. Kalau siapa yang pernah pergilah, saya dengar cerita orang je, saya tak pernah pergi lagi. Scuba diving dan sebagainya. Okey. Ataupun pergi national park, pergi hutan taman negara. Pergi taman negara dia kena ada permit. Nak masuk taman negara kena bayar permit. Nak berkemah kena bayar, nak memburu pun kena bayar. Jadi sebagai contoh, musim tu adalah musim rusa contohnya. Maksudnya rusa banyak sangat. Jadi dia keluarkan permit. Nak pergi menembak rusa, kena beli lesen. Permit untuk memburu rusa. Maksudnya dia nak kawal supaya tidak berlaku pemburuan secara berlebih-lebihan yang akhirnya akan mengurangkan keseimbangan biodiversity dekat kawasan tersebut lah. Okay. Yang ketiganya, undertaking reproductive program such as seedling nurseries to help with reforestation and turtle hatcheries. Okey, langkah yang ketiga yang kita boleh buat adalah dengan menjalankan proses pembiakan semula. Program pembiakan semula, sebagai contoh buat nursery. Buat pusat penetasan penyu. Okey, seperti yang ada dekat Rantau Abang kalau tak silap saya, dekat Marang pun ada pusat penetasan penyu. Kalau dekat Perak dia ada pusat penetasan penyu di Pantai Segaring. Kat situ memang boleh pergi tengoklah anak-anak penyu dan juga penyu-penyu yang besar yang ada di dalam kolam. Dibuka secara percuma untuk lawatan. Boleh tengok. Kalau yang kat Terengganu ni saya tak pastilah. Jadi cara tu sebenarnya bila dia tetaskan penyu tu, dia lebih terjamin lah. Sebab Terengganu ni dia famous dengan orang cari telur penyu dan jual dekat pasar-pasar kan. Tapi bila ada pusat nursery macam ni, penyu tu lebih terjamin dia punya jangka hayat dia. Sebab kalau kita tengok dalam National Geographic ataupun Animal Planet, katakan kalau kata daripada 20 ataupun 30 telur penyu yang menetas tu, yang berenang pergi ke dalam laut, hanya 1 ataupun 2 ekor sahaja yang berjaya survive untuk jadi penyu dewasa. Kerana selebihnya akan jadi mangsa kepada burung, kepada ikan besar dan sebagainya. Okey, jadi bila kita buat program macam ni, kita meningkatkan jumlah haiwan tersebut. Dia punya chances untuk terus hidup. Jadi itu beberapa langkah yang kita boleh lakukan untuk memastikan supaya biodiversity dekat negara kita sentiasa dikekalkan dalam keadaan yang baik dan seimbang. Okey, boleh faham? Faham cikgu. Okay, so that's all for our lesson today. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.